Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pada hormat Tuan Nazir Syekh Syafi'i yang saya kasihi, pada segenap para asatizah, para imam, para masyayikh di masjid yang mulia ini, khusus kepada segenap hadirin wal hadirat hafizahullah. InsyaAllah pada hari ini kita akan meneruskan pengajian kita kitab Masail Tauhid. Jom ke surat berapa? Muka surat 19 adat. Iaitu kita masuk pada perbahasan hukum adat. Muka surat 19. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi amin. Mu'allif berkata, soalan apa dia hukum adat? Jadi kita jangan keliru. Bila sebut hukum adat, yang ada di dalam akal kita hanya adat resam. Kan? Adat resam Negeri Sembilan, adat pepatih, dan lain-lain. Ini bukan. Jadi di dalam terminologi ilmu akidah, adat ini ada satu definisi khusus yang kita tak boleh campur adukkan. Asbab adiyah, misalnya sebab-sebab yang sebangsa adat. Ini ada makna khusus. Lalu jawapan beliau, hukum adat itu menetapkan satu pekerjaan atau menafikan dia dengan menengahi berulang-ulang serta sah bersalah-salahan dan tiada memberi bekas oleh salah satu daripada keduanya. Maksudnya apa tuan-tuan? Jadi keterikatan atau menetapkan. Jadi kita kata macam ni, atau kita meniadakan hukum tersebut pada satu perkara kerana menengahi. Maksudnya terikat antara satu dengan ini. Kalau ada ini ada ini ada ini. Lebih kurang macam tu. Dan sah, boleh terjadi, ia tidak berlaku. Dan tiada memberi bekas. Pada hakikatnya perkara itu tidak memberi bekas kepada salah satu daripada kedua-duanya. Contoh dia api. Api ini membakar. Kita kata api membakar itu hukum adat. Bahasa Arab kita menyebutnya dengan al-asbab al-adiyah. An-naru muhriqah. Jadi api ini membakar. Statement api membakar ini betul secara adat. Kerana apa? Kerana hati kita dah i'tiqad. Secara akidah. Apapun itu, api kena kertas, api kena kayu, dia membakar. Tapi hakikatnya bukan dia yang membakar. Allah yang membakar. Dan api kena kertas membakar tersebut adalah adat dalam erti boleh saja dia tidak membakar. Boleh saja. Dan hakikatnya bukan api yang memberi kesan kepada pembakaran tersebut. Kertas juga tidak menjadi musabab untuk menerima mesti dibakar oleh api. Itu akidah kita. Lalu kenapa Ustaz kata api membakar? Adat sahaja. Adat tu maksudnya kalau kita tengok, biasanya berulang-ulang kali yang namanya api kalau kena kertas terbakarlah. Biasanya, adat. Biasanya. Sebab itu disebut adat, kebiasaan, biasanya. Means boleh tak ia tak membakar? Boleh. Kalau kita i'tiqad mesti terbakar, tapi Allah yang jadikan ia terbakar tapi mesti, ini bahaya. Sebab nanti orang tersebut
takut-takut tidak beriman dengan khawarikul adah, perkara yang mencari-cari adat. Seperti hari ini, terlalu ta'assub dengan fizik, terlalu ta'assub dengan sains, perubatan, minum Panadol itu terlalu ta'assub, sehingga apabila ada kisah yang mutawatir sekalipun diingkari. Kisah mutawatir itu kisah yang tidak mungkin terjadi dusta akan kebenarannya tentang perkara mencari adat. Didustakan. Contoh dia apa? Paling mudah yang kita nak sebut ni Isra Mi'raj. Berapa banyak hari ni orang dah mula buat teori Isra Mi'raj tu bukan Rasul betul-betul di atas langit. Sebab tak logik dia. Macam mana Rasul manusia tak pakai vest, tak pakai apa, suruh di atas langit ni buruk lah. Dia nak pakai logik yang versi dia. Sebab tu istilah logik itu dalam ilmu akidah ditolak dalam bab ini. Kerana logik itu 1 + 1 2. Itu betul logik. Alam ini baru. Berarti benda baru mesti ada pencipta. Maka alam ini mendalil sebagai buktinya ada pencipta, iaitu Allah SWT. Itu logik. Itu logik. Tapi kalau bolehnya Nabi Muhammad SAW Isra wal Mi'raj, Mi'raj naik ke atas Sidratul Muntaha, naik ke atas langit, dia kata tak logik. Tak betul. Hukum adat ni memang dah tak terjadi. Tapi perkara ini perkara mencari adat. Mukjizat Nabi Muhammad SAW yang mutawatir, kalau mengingkarinya boleh menyebabkan kufur. Yang mutawatir. Ini contohnya. Itu bahaya. Naik satu level lagi, okey, mungkin itu dia boleh terima Ustaz Isra Mi'raj. Tapi kisah Nabi Musa belah atau Nabi Muhammad SAW membelah bulan, keluar satu teori scientific theory of the miracles. Boleh nak kata macam tu. Jadi kononnya sebenarnya bukan Nabi Muhammad belah bulan, sebab tak mungkin Nabi Muhammad tu manusia duduk kat bumi belah bulan. Tapi adalah fenomena alam, astronomi, seperti apalah dia sebut, aurora ke apa ke, terlihat seperti bulan itu terbelah dua. Ada orang berusaha, sebab saya ahli falak, jadi memang tahu perbahasan tersebut wujud di dalam beberapa orang yang ingin berbicara tentang astronomi, memahami mukjizat belah bumi. Kononnya seolah-olah itu tidak terjadi, hanya fenomena astronomi. Taklah Syekh. Syaqqul qamar menurut sebagian ulama ini adalah suatu perkara yang disaksikan oleh semua orang. Bahkan saya ada kawan dari Mailabar, orang Malaysia lah, keturunan Mailabar, India. Dia cerita kat saya, kalau di dalam scriptures ataupun buku-buku lama orang India Mailabar, bila menyebut macam mana Islam sampai di Mailabar, selain pendakwah dan lainnya, seawal apabila Syaqqul Qamar terjadi, dibelahnya bulan, jadi ada Kaisar India atau Raja India pada waktu itu menghantarkan utusan untuk mencari dan ke barat siapakah yang membuat pecah bulan ini. Dia Nabi dan Rasul atau lain-lain. Jadi pergi untuk menghantar mencari. Kita tak kata tidak Muslim lah, tapi pergi untuk mencari. Itu kata itu, wallahu alam, saya tak tahu betul ke tidak. Tapi akan tetapi Syaqqul Qamar, membelah bulan itu benar-benar terjadi. Dan saya tidak tahu betul atau tidak kalau yang ini Prof Zamri dari UM, ahli falak juga dari Jatim, dia mengatakan bahawa kalau dikaji, kemungkinan akan dilihat bulan tersebut bekas dibelah, iaitu zaman baginda SAW. Wallahu a'lam. Akan tetapi ini adalah khawarikul adah, perkara yang mencari adat. Jadi kesimpulannya tuan-tuan dan puan,
kita jangan rasa ta'assub dengan sains. Dia mungkin tidak terjadi. Maksudnya api membakar ke dia tak terbakar. Ubat. Yang namanya ubat, Ustaz. Oh, kalau makan banyak ni mesti hidupnya, mesti sihatnya, mesti apa. Ya. Mesti ke? Tak. Lalu kenapa Ustaz buat juga? Tak, itu asbab adiyah. Kita asbab adiyah. Kita bukan nak mencari adat, kita nak buat hidup biasa. Tapi kita iman hakikatnya yang menjadikan Allah SWT semata-mata. Lalu disebut pada yang lain seperti menetapkan kenyang dengan ada makanan dan menafikan kenyang dengan tiada makanan. Tiada makan. Jadi ialah adatnya yang namanya lapar makan kenyang lah. Tapi ada orang lapar makan tak kenyang-kenyang. Waktu saya kecil, bukanlah kecil, muda lah. Dah tua. Waktu saya kat pondok lah dulu, umur 16, 17 ni, makan 2 pinggan nasi goreng tu tak kenyang. Rasa biasa je. Sampai kiai saya selalu gurau kat saya, Aiman, perut kamu tu ususnya itu sampai ke kaki dia. Waktu tu makan banyak pun tak, bayaran tak naik juga. Tak tahu macam mana. Tapi bukanlah itu khairul adah, itu mungkin saya je lah entah macam mana. Cuma nak kabarkan dia, tak semestinya. Yakni kadang-kadang ditambat ada dengan ada, seperti ada makan, ada kenyang. Ini hukum adat. Ada ditambat tu maksud rabatu syai'in. Jadi apabila mentambatkan dia, mengkaitkan ia dengan sesuatu yang lain. Lebih kurang macam itulah. Ditambat ada dengan ada, seperti ada makan, ada kenyang. Kalau ada makan, adalah kenyang. Ditambat tiada dengan tiada, seperti tiada kenyang dan tiada makan. Ditambat ada dengan tiada, seperti ada lapar dengan ketiadaan makan. Nampak tu? Ditambat tiada dengan ada, seperti tiada hangus dengan ada manik, iaitu basah. Kenapa tak hangus? Basah. Kenapa tak terbakar? Basah. Ini pun adat. Jadi kita etikot. Jadi apa tujuan dia sebenarnya, Ustaz? Nah, ini itikad kembali kepada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Segala sesuatu berlaku adalah kerana Allah Subhanahu wa taala menjadikan ia. Tu semua bakar pun Allah jadikan ia. Ustaz, bukan Ustaz. Allah menciptakan kekuatan yang diberikan kepada api untuk membakar, Ustaz. Jadi Allah bagi dan api itu membakar. Jadi membakar tu, api itu ada kekuatan yang Allah anugerahkan kepada dia. Itu pun salah. Itu akidah Mu'tazilah. Itu akidah Mu'tazilah. Bukan macam tu. Ini bukan macam tu. Hakikatnya yang membakar tetap Allah Subhanahu wa taala. Ini yang betul. Okay. Jadi termasuk hukum adat pada zaman moden ni, contoh dia adalah fizik. Fizik. Ilmu fizik ini ada, tuan-tuan Muhammad. Bukan fizik matematik, matematik akli. Yang logik. 1 tambah 1, 2. Itu akli. Tapi fizik, so berapa banyak law of physics dah dilawan. Law of physics, Albert Einstein dan lain-lain buat tu, gravity, terbukti tidak berlaku dalam beberapa keadaan. Macam mana boleh tak berlaku? Mujizat, karamah. Mujizat contoh dia, Nabi Musa AS membelah lautan. Belah lautan. Contoh. Ada pula mengkufuri perkara tersebut hari ini. Cerita dongeng.
susahlah Syekh. Padahal kisah tersebut diriwayatkan dalam kitab-kitab Samawi. Kita buka Bible sekalipun ada sebut tentang perkara tersebut. Orang Yahudi menceritakan Ten Commandments. Kan? Ten Commandments, iaitu kisah. Dalam cerita Ten Commandments tu, dia belah laut. Bani Israel boleh lari lepas daripada Fir'aun. Lepas tu ditutup. Kuda Fir'aun tak nak pergi. Kuda dia pergi kejar. Akhirnya mati sekali. Ini dia cerita. Jadi itu adalah bukan cerita dongeng. Cuma mukjizat yang ni kisah dia mutawatir, wajib diimani. Tak beriman boleh menyebabkan kufur kalau dalilnya itu mutawatir. Yang karamah macam mana pula? Ahli sunnah wal jamaah mengajarkan wajib beriman harus bagi para wali Allah memiliki karamah. Karamah itu perkara mencari adat yang berlaku kepada selain Nabi di kalangan orang-orang yang soleh. Tapi karamah tersebut kalau tidak mutawatir, tidak wajib percaya. Maksud dia bukan percaya adanya karamah, sabitnya karamah wajib. Itu akidah ahli sunnah. Tapi fulan bin fulan ada karamah belum tentu wajib. Mengingkarinya tak ada masalah. Menetapkannya pun tak ada masalah. Dia baca, ada reference, dia katakan, contoh dia, tak ada masalah. Dengan syarat bukanlah dianggap bahawa karamah itu menunjukkan fulan bin fulan itu Nabi. Tak boleh. Itu kufur. Kerana setelah Nabi Muhammad tidak ada lagi Nabi. Ini maksudnya. Kena jelas. Tapi Ustaz banyak cerita merepek-repek. Jangan cakap merepek. Kalau betul, entah berdusta. Betul ke ada karamah? Sayyidina Umar bin Khattab, dia ada di Madinah sedang perang di Parsi. Allah beri dia karamah, dia nampak apa terjadi dekat Parsi. Dia kata kat Saria, Al-Jabal, ya Saria Al-Jabal. Saria dengar terus naik gunung. Selamat perangan tersebut. Karamah. Sayyidina Umar. Ustaz, tu Sayyidina Umar lain lah. Janganlah samakan dengan yang lain. Tunggu dulu. Para ulama dulu. Mereka soleh-soleh. Apakah karamah berhenti kepada para sahabat sahaja? Ini cerita macam ni boleh membuatkan ta'assub Ustaz? Tak boleh. Siapa kata macam tu? Yang salah tu ta'assub. Ta'assub tu salah. Ta'assub tu salah. Tapi karamah yang berlaku tak ada masalah. Ulama, bukan saya, ulama cerita. Al-Imam As-Subki rahimahullah. Saya maaflah, benda ni mungkin beza dengan orang lain. Saya dalam bab ni tegas sebab tak ada dalam ilmu akidah. Imam Subki ni hebat tak? Hebat. Ahli fiqh. Dia sebut dalam kitab dia Tabaqat Syafi'iyah Kubra. Kitab Tabaqat, beberapa anugerah kewalian yang diberikan oleh Allah SWT. Min babil karamat. Disebutkan. Kita tak menafikan. Tapi kalau isi karamat tersebut menyalahi syariat, kita tolaklah. Maksud menyalahi syariat itu seperti apa? Karamah, dengan dia ada karamah, dia kata, aku Nabi. Ni karamah aku. Itu jangankan karamah dia boleh terbang. Lebih dari terbang kita akan katakan dia kufur. Beriman dengan dia justru jadi kufur. Kerana tidak ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu jangan macam tu. Jadi karamah ni jangan kita fikirkan secara perkara yang konyol. Bahasa Indonesia tu konyol. Buat apa nak fikir sampai macam tu?
Kita hanya apabila membaca kitab-kitab ulama disebutkan karamah-karamahnya menjadi iktibar kepada kita bagaimana kesolehan tersebut Allah sayangi, Allah cintai. Istiqamah. Kalau kita solat sebab kita puasa sebab nak karamah, salahlah dia. Itu disebut di dalam kitab Al-Imam Ibn Zakri, in sabatat lin nafsil istiqamah fatilka lil abdi hiyal karamah. Kalaulah sabit bagi seorang hamba itu karamah, maka itu istiqamah, maka itulah karamah sebenarnya pada orang tersebut. Itu iktibar. Soalan, apa artinya hukum yang dibangsakan kepada akal itu? Jadi, apakah hukum yang dibangsakan pada akal? Jawapan, hukum yang dibangsakan kepada akal itu iaitu menetapkan satu pekerjaan atau menafikan dia daripada ketiadaan, terhenti atas berulang-ulang dan bukan hantaran orang yang menghantarkan dia. Seumpama menetapkan ada Allah Ta'ala pada kita. Allah mawjud, artinya Allah Ta'ala ada. Maksudnya hukum akal itu dibangsakan iaitu menetapkan satu pekerjaan atau menafikan dia daripada ketiadaan, terhenti atas berulang-ulang dan bukan hantaran orang yang menghantar. Jadi hukum akal ini bukan hukum yang memerlukan kepada pengulangan. Hukum adat eksperimental. Kita eksperimen. Api dengan kertas, terbakar. Api dengan kertas. Kesimpulannya hukum adat. Eksperimental. Kalau hukum yang dihantarkan oleh dia yang menghantar, itu maksudnya hukum syarak. Solat wajib. Kenapa? Allah berfirman, disampaikan kepada Jibril. Jibril sampaikan kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad SAW menghabarkan kepada umatnya. Itu hukum syarak. Berarti hukum akal ini la yatawaqqafu. Dia tidak berhenti, tidak bergantung kepada apa? Kepada pengulangan. Dia bukan kulang. Cuma kita test 1 tambah 1, 2. Tes 1 tambah 1, 2. Tak ada. Tak ada. Jadi hukum akal ini tidak perlu kepada berulang-ulang. Ini. Dan juga tidak perlu kepada, iaitu kepada la yatawaqqafu, tidak perlu kepada hantaran orang yang menghantarkan dia, seperti hukum syarak. Contoh dia Allah Ta'ala itu wujud. Ini hukum akal. Kewujudan Allah. Allah wujud tak? Wujud. Apa dalilnya? Kewujudannya. Kalau pakai hukum akal, Allah wujud. Dan seperti menafikan tiada bagi Allah Ta'ala pada kita. Menafikan tiada bagi Allah Ta'ala pada kata kita. Ya, ini mustahil. Allah SWT laisa bima'lum. Jadi Allah mustahil itu tidak wujud. Berarti Allah SWT tidaklah tidak wujud. Mesti wujud. Itu hukum akal. Artinya Allah Ta'ala bukan tidak ada ataupun bukan adam. Adam itu tiada. Lalu ditanya soalan, berapa bahagian hukum akli itu? Baru dia masuk. Ustaz, hukum akli ada berapa? Hukum akal. Hukum akli itu 3 bahagi. Hukum akli itu 3 bahagi. Iaitu wajib, mustahil, jaiz. 3 iaitu wajib, mustahil, jaiz. Soalan, apa makna wajib akli itu dan apa makna mustahil dan apa makna jaiz? So, apa makna 3 ni? Definisilah. Jawapan, makna wajib itu ialah barang yang tiada diterima oleh akal akan tiadanya. Jadi yang maksud wajib ini
adalah perkara yang akal tak boleh terima ketiadaan. Mesti ada. Maksud tu dia tidak boleh tidak ada, mesti ada. 1+1 mesti 2, tak boleh tak ada. Yakni yang tetap tidak menerima nafi sama sekali. Dia tidak menerima nafi sama sekali. Dan terbagi ia kepada 2 bahagi. Jadi wajib ini terbagi kepada 2. Daruri, nadhari. Jadi wajib akli ni ada wajib akli daruri. Ada wajib akli nadhari. 1. Wajib, iaitu apa? Wajib daruri itu, apa yang dimaksud dengan wajib daruri? Wajib daruri itu barang yang tidak berkehendak akal kepada tilik dan mengambil dalil, iaitu seperti mengambil tempat oleh jirim pada lapang sekadar zatnya. Maksudnya apa? Barang yang tidak berkehendak akal kepada tilik, jadi tak perlu kepada kajian. Tidak perlu kepada kajian. Dan mengambil dalil. Jadi dah automatik. Tak payah kita nak nazar, nak fikir. Tilik tu fikirlah, bukan kajian, fikir. Nazar. Nazar tu kita beranalisa. Lebih kurang macam tu lah. Dia tak payah nazar. Dah automatik lah. Iaitu yang namanya jirim. Ni jirim. Mesti dia mengambil ruang kosong. Nama dia jirim mengambil ruang kosong. Tak payah fikir dah, tengok dah tahu dah. Kan? Dah tahu lah, automatik. Seperti mengambil tempat oleh jirim pada lapang sekadar zatnya. Jadi pada luas sekadar zatnya. Dan wajib nazari itu, apa pula wajib nazari, Ustaz? Wajib nazari itu ialah berkehendak akal kepada tilik dan mengambil dalil. Jadi untuk dapat itu dia tengok dulu, dia nazar dulu. Dia analisa dulu, dia fikir dulu, dia tilik dulu. Dan mengambil dalil. Dia istinbat dulu. Iaitu seperti zat Allah Ta'ala dan segala sifatnya. Nak kata Allah wujud, dia tak terus tahu. Tapi dia ada nazari. Okay, dalil wujud Allah. Tengok alam ni, segala besar keindahannya. Siapa yang buat dia? Kalau yang membuat dia benda baru, mesti benda baru tu dibuat lagi oleh benda yang lain. Contoh dia. Jadi alam ini mesti ada yang membuatnya. Siapa yang membuatnya? Allah SWT lah. Dan Allah SWT tak boleh jadi baru. Dia mesti qadim, sedia ada. Kerana kalau dia baru, nescaya dia berhajat kepada yang lain. Oleh dia berhajat kepada yang lain, tidak ada penghabisan, akan membawa kepada daud dan tasasul. Daud dan tasasul ni akal tak boleh terima. Contoh. Ini contohnya. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Iaitu zat Allah Ta'ala dan segala sifatnya. Makna mustahil itu iaitu barang yang tiada diterima oleh akal akan adanya. Jadi makna mustahil itu iaitu barang yang tiada diterima oleh akal akan adanya. Ini mustahil, akal tak boleh terima adanya. Yakni nafi yang tiada menerima tetap sekali-kali. Jadi akal sama sekali tak boleh terima kewujudan perkara tersebut. Impossible. Bahasa Melayu dia impossible. Dan terbahagi kepada 2 bahagi iaitu daruri dan nazari. Mustahil juga terbagi kepada 2. Ada yang daruri dan ada yang nazari. Wadah, jelas kan? Okey. Mustahil daruri itu seperti sunyi jirim daripada gerak dan diam.
Iaitu apa? Akal tak boleh terima kewujudan suatu jirim yang tidak bergerak dan tidak berdiam. Macam mana tu? Dia tak bergerak, dia tak diam. Akal boleh terima jirim. Jirim. Ni jirim. Dia tak diam tapi dia tak bergerak. Macam mana? Dia mesti salah satu. Kalau diam, ni diam. Bergerak lah. Diam lah. Ini diam pun tak, bergerak pun tak. Dah kalau diam tak, bergerak tak, apa dia? Itu contoh dia. Inilah ilmu dipanggil dengan ilmu kalam. Ilmu kalam. Jadi kita kena ada ilmu kalam ni bagi mutakhassisin. Orang yang pakar akidah dia kena bahas. Bukan. Sebab tu kalau ada orang kata pakar akidah tapi tak belajar ilmu kalam seperti ni, benda sifat 3 ni semua hukum wajib, harus, mustahil pun tak jujur, tak payah cakap. Itu. Ini. Seperti sunyi jirim daripada gerak dan diam. Yang kedua, dan mustahil nazari itu seperti sekutu bagi Allah. Mustahil nazari seperti sekutu bagi Allah. Allah boleh syirik ke? Boleh ada sekutu ke? Mustahil secara akli. Macam mana boleh kata macam tu? Lau kana fihi ma alihatun illallah la fasadata. Okey. Ayat tu macam mana ayat tu membawa kepada makna tu? Kalau ada Tuhan A, ada Tuhan B, dua-dua sepakat nak buat benda, itu bukan Tuhan. Takkan Tuhan nak masuk parlimen dulu. Tuhan A nak buat, Tuhan B tak nak buat, ternyata ada buat tersebut. Berarti Tuhan A dan Tuhan B bukan Tuhan. Tuhan boleh di-challenge. Mana boleh? Itu jawab dia. Perlu kepada penalaran. Perlu kepada tilik. Perlu kepada analisa. Ini dipanggil nazar, mustahil nazar. Lalu disebut oleh muallif, makna daruri pada mustahil sama dengan makna daruri pada wajib, demikian juga makna nazari pada mustahil sama. Makna jaiz, jaiz pula apa? Harus. Bahasa Melayu dia harus. Jaiz tu isim fa'il, jawaz itu adalah masdar dia. Jawaz. Makna jaiz itu barang yang sah pada akal adanya. Jadi jaiz itu barang yang sah pada akal adanya. Jadi boleh ada. Dan tiadanya. Dan boleh tiada. Yakni barang yang menerima tetap dan nafi dengan berganti-ganti dan terbahagi kepada dua bahagi. Daruri dan nazari. Iaitu barang yang menerima tetap dan nafi. Dia boleh thubut, boleh manfi dengan berganti-ganti dan terbahagi kepada dua bahagi, ada daruri dan nazari juga. Jadi jawaz ni boleh ada, boleh tak ada. Ustaz, Allah SWT boleh ke ampunkan orang berdosa? Boleh. Boleh ke mengampunkan orang kufur masuk ke dalam syurga? Secara akli boleh, tapi secara syar'i tak boleh. Maksud dia apa? Hakikatnya memanglah secara akli boleh kerana Allah SWT innallaha ala kulli syai'in qadir. Akan tapi kan ada ayat innallaha la yukhliful mi'ad. Allah SWT tidak akan melanggar janjinya. Dia dah kata orang yang bukan iman akan masuk dalam api neraka abadan sarmada, tidak akan keluar. Maka Allah SWT dah kabarkan kat kita. Kita imanlah dengan apa dikabarkan. Orang yang bukan Islam atau bukan mukmin, mereka akan kekal di dalam api neraka. Maksudnya orang yang kufur akan kekal di dalam api neraka. Okey. Lalu ada dua jenis jaiz. Satu, jaiz daruri, itu seperti bergerak jirim pada satu ketika dan berdiam ia pada ketika yang lain.
Jaiz daruri. Dia bergerak pada satu ketika, dia berdiam pada satu ketika. Dialah. Ini diam, ini gerak. Ketika diam ini harus boleh terjadi. Jaiz nadhari iaitu seperti menyiksa Allah Ta'ala akan orang taat dan memberi pahala akan yang maksiat. Allah menyiksa orang yang taat, ini harus bagi Allah. Menyiksa tak wajib, harus. Tak boleh, bukan, harus. Ustaz kesian dia, dah banyak ibadah Allah siksa. Kita kata harus Allah siksa dia. Tak saya kata Allah mesti siksa. Tak, kita tak tahu, wallahu a'lam. Tapi tidak dianggap zalim dan memberi pahala akan yang maksiat. Yang buat maksiat, Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi pahala. Boleh ke tak? Boleh. Tapi tak semestinya. Allah SWT dah kabarkan kat kita, buat baik, jangan buat jahat. Tapi Allah boleh ampunkan kita, kan? Ini itu maksudnya. Jaiz nadhari. Baik, insyaAllah kita berhenti dekat sini. Pada minggu hadapan kita akan sambung muka surat 21 bahagian adakah akal dapat menghukumkan harus Allah Ta'ala mengazab orang yang taat dan memberi pahala akan orang yang maksiat. Yang insyaAllah kita akan syarahkan nanti. Aku qawli hadza astaghfirullah wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.